Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya nak kenalkan dulu adik kumpulan saya. Adik kumpulan saya terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Nur Husna, Siri Syakila, Nur Syafiqah Dani dan Ilyana Rosniza. Jadi, kita orang nak terangkan tentang kitaran perakaunan dan juga sumber dokumen. Jadi, sekarang saya nak terangkan tentang kitaran perakaunan ataupun accounting cycle. Apa itu kitaran perakaunan? Kitaran perakaunan ni adalah satu proses kolektif untuk kita mengenal pasti, merekod dan menganalisis sesebuah peristiwa perakaunan syarikat. Jadi, dalam kitaran perakaunan ni terdapat 8 langkah yang bermula apabila transaksi berlaku dan berakhir dengan penyertaannya dalam penyata kewangan. Jadi, apa itu 8 langkah dalam kitaran perakaunan tu? Yang pertama adalah source document, yang kedua adalah books of original entry ataupun day books, yang ketiga ledger, yang keempat trial balance, yang kelima adjustment, yang keenam adjustment trial balance, yang ketujuh financial statement, dan yang ke-8 ataupun yang terakhir financial report. Dalam industri perakaunan, dokumen sumber ataupun source dokumen termasuk penerimaan bil, invoice, penyata dan cek, iaitu sebarang apa sahaja yang mendokumentasikan transaksi. Okey, syarikat yang membelanjakan ataupun menerima wang harus ataupun mesti buat dokumen sumber. Kenapa dokumen sumber ni kena buat? Dokumen sumber ni sebab dia tak terpisah daripada proses sebahagian proses perakaunan dan pembukuan. Okey, jadi terdapat beberapa contoh lain dalam dokumen sumber seperti penyata bank, laporan gaji, receipt dan invoice. Jadi sekarang saya nak gunakan receipt sebagai contoh dokumen sumber saya. Jadi kenapa receipt ni penting dalam sebuah perniagaan ataupun syarikat? Receipt ni penting sebab dia adalah bukti pembayaran untuk barang dan perkhidmatan. Kemudian, ini adalah dokumen sumber yang disediakan oleh penjual sebagai bukti dia menerima wang tunai daripada pihak kedua. Dia juga disediakan dua salinan. Salinan asalnya diberikan kepada pembeli lah, kepada orang yang memberikan wang tunai. Okey, seterusnya adalah buku penyertaan asal ataupun books of original entry. Contohnya, seorang peniaga ingin memulakan syarikat, perkara utama yang mereka harus lakukan adalah mengawasi urus niaga seharian mereka. Urus niaga ni direkodkan tepat pada masanya ke dalam buku sebelum mereka dipindahkan ke akaun ledger, tetapi bergantung kepada sifat syarikat ataupun perniagaan mereka. Buku entry asal ni tak lain hanyalah buku atau jurnal perakaunan di mana pada mulanya semua transaksi direkodkan di situ. Semua urus niaga, perniagaan, perincian dan keterangannya pertama kali direkodkan ataupun dicatatkan dalam buku entry asal. Jadi dalam books of original entry ni ada jurnal khas, jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pulangan masuk, jurnal pemulangan keluar dan buku tunai. Seterusnya, buku lekapan perakaunan ataupun ledger adalah akaun atau rekod yang digunakan untuk menyimpan catatan pembukuan untuk transaksi kunci kira-kira dan penyata pendapatan. Imbangan percubaan ataupun trial balance ni adalah sejenis laporan kewangan yang dihasilkan pada akhir tempoh perakaunan sebelum penyata kewangan dilakukan. Tujuan utama trial balance ni adalah untuk kita mengenal pasti di mana silap yang berlaku dalam perakaunan dan membolehkan kita membuat penyesuaian atau penyelesaian yang diperlukan agar penyata kewangan kita betul-betul tepat. Assalamualaikum. Saya Ilyana Rosniza binti Abdullah, nombor matrik 19DPM20F2045. Selain daripada apa yang Husna bentangkan sebentar tadi, di dalam akaun cycle juga terdapat adjustment. Adjustment ini berlaku semasa penutupan agar penyata kewangan yang disediakan menjadi lebih tepat. Di dalam adjustment ini ada hutang lapuk. Apa itu hutang lapuk? Hutang lapuk ini ialah hutang yang tidak dapat dikutip daripada penghutang disebabkan oleh
penghutang meninggal dunia, penghutang tidak mampu bayar, penghutang hilang dan tidak dapat dikesan, penghutang diisytiharkan muflis. Hutang lapuk ditolak daripada jumlah hutang dan dihapuskan menjadi kerugian. Seterusnya, hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih ni penghutang yang mana hutangnya telah dihapuskan sebagai hutang lapuk, tapi dia tiba-tiba datang, dia bayar balik semua hutang dia. Cara rekod, akaun bank atau tunai di sebelah debit, akaun hutang lapuk terpulih di sebelah kredit. Selain itu, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ialah satu anggaran daripada jumlah yang tidak dikutip. Tujuannya kerana memandangkan hasil dan belanja perniagaan dalam bentuk hutang lapuk. Kadar peruntukan hutang ragu berbeza-beza mengikut tempoh hutang. Semakin panjang tempoh hutang, semakin tinggi kadar peratusan peruntukan hutang ragu. Di samping itu, susut nilai. Jumlah susut nilai terkumpul pada akhir setiap tahun perakaunan, akhir sekali, prabayaran dan akruan. Accounting cycle seterusnya, adjust trial balance. Lepas tu ada financial statement. Dalam financial statement ni, ada akaun dagangan, akaun untung rugi dan penyata kewangan. Seperti yang ditunjukkan ialah Statement of Comprehensive Income. Dalam singkatan adalah SOCI. Di situ kita boleh lihat format SOCI. Item yang termasuk dalam SOCI ialah pembukaan inventory, ulangan masuk, kos barangan yang dijual, penutupan inventory, kos perniagaan jualan, pembelian dan semua yang dicatat di dalam paparan tersebut. Selain itu, Statement of Financial Position. Dalam singkatan SOFP. Di dalam SOFP ini pula item yang termasuk adalah aset bukan semasa, aset semasa, pemilik tunggal, liability bukan semasa, liability semasa. Akhir sekali, dalam accounting cycle ini adalah laporan kewangan. Nama saya Sri Syakila binti Johari dan nombor kad matrik saya ialah 19DPM 20F2036. Di sini saya akan terangkan sedikit tentang dokumen sumber. Dokumen sumber atau dikenali juga sebagai dokumen punca merupakan dokumen yang membuktikan berlakunya sesuatu urus niaga dan merupakan asas dalam rekod perakaunan. Kawalan ke atas dokumen sumber penting untuk memastikan data perakaunan adalah boleh dipercayai dan tepat. Tujuan penyediaan dokumen sumber adalah langkah kawalan dalaman, bukti berlakunya urus niaga dan merupakan input kepada proses perekodan. Di sini saya akan terangkan salah satu perkara yang berada dalam dokumen sumber, iaitu invoice. Invoice adalah anda telah melakukan kerja untuk pelanggan dan sekarang anda perlu dibayar. Jadi anda menyenaraikan semua yang anda lakukan, butiran harga dan memberikan jumlah yang pelanggan anda berhutang. Setelah menyenaraikan semua yang anda lakukan, pembeli akan menyemak barang niaga yang diterima dengan nota serahan dan menandatanganinya. Penjual pula akan menyediakan invoice berdasarkan nota serahan yang disahkan oleh pembeli. Invoice merupakan dokumen perniagaan yang penting dalam urus niaga jual beli secara kredit. Invoice disediakan dalam 3 salinan, iaitu 1 salinan asal dihantar kepada pembeli dan 2 salinan lain digunakan oleh penjual sebagai rujukan. Invoice adalah dokumen penting yang digunakan sebagai sumber rekod perakaunan. Pembeli merekodkan butir-butir invoice dalam jurnal belian, manakala penjual merekodkan butir-butir invoice dalam jurnal jualan. Invoice dikeluarkan selepas DO, maklumat pembayaran diberikan kepada pelanggan. Pelanggan akan membuat pembayaran disertakan bank-in slip atau cek sebagai bukti pembayaran.
Jika pembayaran sudah dibuat, hanya resit rasmi akan dikeluarkan. Antara maklumat penting yang perlu ada di dalam invoice ialah: yang pertama, tarikh bahawa invoice telah dibuat. Jangan lupa untuk merekodkan tarikh. Sekiranya anda mempunyai istilah had untuk pembayaran, anda ingin menyertakan tarikh supaya semua orang tahu bila pembayaran itu perlu dibayar. Yang kedua ialah nama dan alamat pelanggan dan pembekal. Sekiranya anda membuat invoice dalam perisian perakaunan, anda hanya perlu alamat email pelanggan. Tetapi ia masih merupakan idea yang baik untuk mengumpul dan menyertakan alamat fizikal sekiranya anda perlu menghantar surat atau dokumen sebenar. Yang ketiga pula ialah nama kenalan individu di kedua-dua perniagaan. Ia adalah peraturan perhubungan pelanggan yang baik untuk memastikan anda mengeja nama dengan betul. Seterusnya ialah keterangan barang yang dibeli, sama ada produk atau perkhidmatan, termasuk harga dan kuantiti. Selalunya anda akan mempunyai penerangan perkara standard dan nombor inventory, tetapi menjadi seperti yang spesifik dan terperinci apabila anda membuat invoice. Ini mengelakkan kekeliruan dan saya tidak tahu isu. Yang terakhir ialah syarat pembayaran. Sebagai contoh, pembekal mungkin menyatakan bersih 30 hari yang bermaksud bahawa jumlah keseluruhan akan dibayar dalam tempoh 30 hari. Format invoice juga adalah bebas. Formatnya juga seakan-akan sebut harga. Tetapi di bawah invoice biasanya akan menyatakan maklumat mengenai kaedah pembayaran, nombor akaun syarikat dan alamat bank. Ini akan memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran mengikut terma yang anda telah tetapkan. Tujuan utama melakukan invoice adalah untuk meminta pembayaran wang. Selain itu, juga sebagai rekod transaksi bagi pembeli dan penjual. Ia juga sebagai bukti sesuatu kerja yang anda lakukan dan jumlah bayaran bagi tujuan cukai. Dalam invoice juga akan ada detail transaksi seperti tarikh pembayaran, apa yang akan berlaku jika terlewat bayar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Daniel dan nombor matrik saya ialah 19 DPM 20F2059. Saya akan sambung tentang dokumen sumber dan saya akan terangkan tentang nota debit dan nota kredit. Apa itu nota debit? Nota debit ni adalah dokumen untuk memberitahu pembeli yang mana hutang dalam invoice-nya telah bertambah. Dan sebab apa ia bertambah? Mungkin salah satu sebabnya adalah masa penjual buat invoice tu untuk hantar kepada pembeli, dia terlupa nak letak charge angkutan ataupun dia salah letak harga. So, nota debit ni adalah untuk memberitahu pembeli yang hutang dalam invoice-nya tu telah bertambah. Selain itu, nota debit ni yang asal pembeli yang akan pegang dan yang salinan penjual yang akan pegang. Okey, jom kita tengok contoh nota debit. So, kalau kita tengok dekat sini, nota debit ni dekat belah kiri atas, dia akan tulis salinan ataupun asal. Lepas tu, belah kanan atas ni pula, dia akan tulis tarikh. Lepas tu, dia akan tulis nota debit dan seterusnya ada nama syarikat. Jadi, dekat sinilah kita boleh lihat yang nota debit ni kepunyaan penjual untuk pembeli. Lepas tu, dia ada butir sebab apa berlakunya penambahan hutang tu. Lepas tu, tepi butir tu akan ada jumlah lah. Okey, kita pergi kepada nota kredit ni pula. Apa itu nota kredit? Nota kredit adalah dokumen untuk memberitahu pembeli yang mana hutang dalam invoice-nya telah berkurang. Dan sebab apa ia berkurang? Jika berlaku pengurangan hutang dalam invoice, ianya disebabkan oleh, contohnya kita letak diri kita sebagai penjual. Bila kita dah jual barang tu kepada pembeli, pembeli dah terima barang tu dan dia dapati barang tu rosak. So, dia akan pulangkan balik kepada kita. Jadi, macam mana kita nak bagi tahu pembeli yang hutang dalam invoice-nya tu telah berkurang? Dengan sebab inilah kita akan hantar nota kredit kepada pembeli. Okey, jom kita tengok contoh nota kredit. Nota kredit ni, dia lebih kurang je dengan nota debit.
nota kredit asal pembeli yang akan pegang dan nota kredit salinan penjual yang akan pegang. Lepas tu dekat butir tu dia akan bagi tahu sebab apa invoice tu berkurang dan dengan jumlah. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.